Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita sama lagi untuk record kuliah bagi subjek AYV 20001 Core Ability 2. So saya harap anda semua boleh tabah meneruskan slideshow ni, dengar sampai habis kuliah. Okay, jadi saya harap kita dapat nanti buat perbincangan sedikit apabila kita ada pertemuan untuk perbincangan dalam kuliah online yang macam kita janjikan lah tiap hari Jumaat pukul 3 petang. Okay, so untuk unit 1 Core Ability 2 kita akan ada dua subtopik yang kita akan belajar. Subtopik yang pertama ni adalah komunikasi dua hala. Yang kedua adalah kerahsiaan dalam komunikasi kan, macam itulah. Nanti kita akan tengok topik yang untuk unit 1 slide nombor 2. Yang ni unit 1 slide nombor 1. Dengan tajuk subtopik dia komunikasi dua hala. Okey. Saya teruskan dengan submodul komunikasi dua hala Z009-2015 M01P dalam kurungan 1/3 tahap 2. Okey, yang ni nota ni sebenarnya semua saya ambil daripada JPK, yang mana saya tak ubah pun. Yang ni dibekalkan. Jadi yang ni kod ni bukan, nota ni bukan saya yang buat, tapi yang dibekalkan oleh pihak JPK. Sebab tu saya sertakan slide nombor 2 ni juga. Okey, untuk slide nombor 3, isi kandungan topik yang ada, kita akan jelaskan tujuan komunikasi, jenis dan kesesuaian maklumat, prinsip dan etika, kongsian keputusan. Okey, nanti tajuk-tajuk ni secara dasarnya tajuk-tajuk ni akan diterangkan. So kita go to the next slide. Okey, kita pergi kepada pengenalan, yang mana komunikasi ni dia akan berlaku mestinya lebih daripada satu. Komunikasi maksudnya lebih daripada satu hala lah. Komunikasi tidak akan wujud kalau kita hanya ada satu hala je. Yang itu kita monolog dengan diri kita. Tapi kalau komunikasi ni selalunya mesti ada dua atau lebih orang, ataupun dalam satu kumpulan, ataupun dalam satu organisasi, ataupun dalam satu perhimpunan. Itulah baru berlangsungnya komunikasi dua hala. Okay. Tapi kalau komunikasi satu hala boleh berlaku dalam satu kumpulan yang besar dan hanya satu orang saja bercakap tetapi tidak ada apa-apa feedback. Tak ada timbal balik, tak ada soal jawab. Itu komunikasi dua hala. Contoh yang sekarang ni saya buat adalah komunikasi satu hala, yang mana saya sampaikan kuliah, awak dengar saja. Dan kita akan langsungkan komunikasi dua hala kita masa kita online nanti. So kalau ikut daripada slide ni, komunikasi dua hala menerangkan prosedur, protokol komunikasi untuk menghasilkan hubungan berkesan di tempat kerja. So objektif dia dan jenis maklumat serta kesesuaiannya harus ditentukan. Prinsip dan etika pula perlu dipatuhi semasa berkomunikasi. Okey, kalau istilah dalam kerja pula, kita kena tahu apa topik yang nak dibincangkan. Contoh dalam meeting, contoh dalam meeting, apa isu pada pagi tu yang nak dibincangkan. Contoh, kita nak menyiapkan kerja bata, kita buat kumpul kejap, kita ada taklimat. Okey, so meeting kita, okey, apa yang kita nak lakukan? Kerja apa? Okey, kerja bata. So, apa objektif dia? Kena siapkan satu tembok bata bersaiz 10 kaki. Contoh, itu objektif dia. So, jenis maklumat, okey, kita nak bina tembok bata saiz 10 kaki. Okey. Itu dengan ketinggian 5 kaki. Contoh. Okey, itu jenis maklumat dan objektif dia kita kena siapkan bila? Pada hari yang keberapa. So, projek ni projek bata, tembok bata ni akan siap pada bila? So, kata 3 hari bekerja. So, 3 hari adalah jenis maklumat.
yang kena ada dalam komunikasi tu. Lepas tu etika dia, okey, apa yang perlu dipatuhi. Pekerja kena datang awal. Sebab kita nak siapkan dalam masa 3 hari, contohnya tadi, 3 hari. Jadi, kita kena ada etika lah, kena patuhi lah. Dan etika tu kena semua orang faham dan akur. Okey, slide seterusnya adalah protokol komunikasi. Protokol komunikasi dalam dan luar organisasi berkaitan menekankan hubungan antara pihak atasan dengan bawahan dalam organisasi. Begitu juga organisasi dengan pelanggan. Jadi, kita ni ada protokol dia. Protokol yang mana macam mana kita nak adakan satu komunikasi yang mana matlamatnya tercapai, maklumat tersampai, maklumat pun sampai antara komunikasi antara rakan-rakan ni lain, komunikasi antara kita dengan bos pun lain. Jadi orang kata mestilah ada satu sistem supaya lepas tu kita pun ada komunikasi dengan pelanggan kita. Okey, macam saya, pelanggan saya adalah awak orang lah, anda semualah. So jadi ada satu batas pergaulan dan jalinan hubungan di situ. Tetapi kita nak pastikan supaya keharmonian dalam menjalinkan hubungan tu, berkomunikasi kita pun dengan cara yang lebih harmoni lah sebenarnya, supaya awak pun senang untuk menerima apa yang saya sampaikan dan saya juga boleh mendengar apa juga yang awak cuba sampaikan. Okey, untuk slide nombor 6 ni kita sambung daripada slide nombor 5, cebisan daripada slide nombor 5, yang mana dia menerangkan dekat sini kita ada satu protokol komunikasi. Protokol komunikasi ni kita kena tahu dengan siapa kita bercakap. Okey. So, jadi kalaulah bidang-bidang adat, dan adat tertib dalam istana, protokol dia satu ada khas dia. So, kalau antara hubungan diplomatik macam menteri jumpa dengan menteri, menteri luar jumpa dengan menteri luar pun ada protokol dia. Tak boleh main terus dia jumpa macam kita nak jumpa dengan kau, aku nak jumpa kau. Hello, aku nak jumpa kau tu ke? Tak boleh. Dia tetap ada protokol dia. Maknanya kena ada perbincangan, kena ada temu janji, kena ada set dia punya time dan masa dan juga tarikh. Sebab tu nak tahu pula berapa bilangan, kalau diplomatik berapa pula hubungan diplomatik tu, berapa ramai. Tu semua kita nak kena tahu. Kalau dengan kerajaan, hubungan dalam dan luar organisasi, termasuk hubungan dalam keluarga dan persahabatan. Kalau kerajaan pun adalah kalau kita nak jumpa dengan Kementerian Pendidikan contohnya, nak dapatkan sijil kita yang hilang, ada juga tata cara komunikasi dia dengan siapa kita nak berjumpa. Hubungan luar dan dalam organisasi ni, okey, kalau macam saya dengan yang dalaman ni maksudnya dengan pengarah IKM sendiri. Kalau dengan hubungan luar pula, kalau dalaman ni lagi rakan-rakan sekerja saya, pelajar-pelajar saya, tu hubungan dalam lah. Kalau hubungan luar organisasi ni pula, pelajar-pelajar baru yang nak masuk, maknanya kita ataupun dengan ibu bapa, dengan masyarakat setempat, itu hubungan luar daripada organisasi lah. Okey, kalau hubungan dalam keluarga dan persahabatan tu, tu di luar organisasi. Okey, tak ada organisasi apa untuk sistem organisasi keluarga dan persahabatan lah. So, protokol juga wujud dalam garis panduan tidak tertulis dalam organisasi untuk menjaga hubungan kerja dan kerahsiaan. Okey, untuk slide ke-7 pula, kita ada berkenaan dengan objektif maklumat. So, kalau tengok dalam GPS ni, kalau awak share location tu, apa yang awak dapat? Awak dapat maklumat kan? So, jadi maklumat yang tepat perlu diperolehi untuk memastikan rancangan yang telah disusun berjalan dengan lancar.
So, jika gagal memperoleh maklumat yang tepat atau maklumat yang diperolehi itu kategori dia lemah. Kategori yang lemah maknanya maklumat tu tak komplit. Okey, mungkin rancangan itu berkesudahan dengan kegagalan. Pernah dengar kan ayat gagal merancang kegagalan. Jadi, kalau kita nak sesuatu task atau kerja kita tu berjaya melalui komunikasi yang berkesan dan juga dengan komunikasi yang berkesan ni maknanya dengan mendapatkan maklumat yang tepat, lengkap. So barulah objektif maklumat tu tercapai. Dan apa yang kita rancangkan, yang kita bincangkan tu sama-sama semua orang faham dan dapat selesaikan. Boleh macam tu. Okey. Kita sambung pula pada slide 8 yang mana slide 8 ni objektif maklumat. Sambungan kepada objektif maklumat. Contoh dekat sini adalah kalau kamu tengok dekat situ komputer dengan pelanggan, lepas tu ada connection dengan internet dan simpan pada server. So, dalam aktiviti untuk tujuan menjalinkan hubungan protokol antara tumpuan yang perlu diberi perhatian. Okey, ini benda dia. Benda yang kita perlu ambil perhatian adalah organisasi dan juga pelanggan. Organisasi mungkinlah contoh IKM Lumut akan hantar website dekat IKM Lumut official. So, pelanggan, bakal pelanggan dan pelanggan tengok dekat IKM Lumut official. So, data-data ni akan disimpan dalam server. Okay. So, jadi feedback dia balik pun melalui internet. Apa feedback pelanggan dekat sini, patah balik ke organisasi. Okay. Apa juga maklumat yang organisasi nak sampai melalui medium internet, dapat kat pelanggan. So, daripada situ kita kena kenal mengenali hubungan. Mengenali hubungan lah maknanya organisasi dan pelanggan. Siapa organisasi, siapa pelanggan. Contoh organisasi macam IKM. Pelanggan siapa? Pelajar. Okey, status individu. Status individu, okey, organisasi. Yang terlibat dalam organisasi, individu yang terlibat dalam organisasi ni. Pensyarah, pengarah. Siapa lagi? Semua yang terlibat dalam organisasi ni. Itu status-status diorang. Dengan siapa kamu patut rujuk, itu dia. Kalau untuk berkenaan dengan subjek, dengan pengajar atau pensyarah. Tapi kalau berkenaan dengan allow dan sebagainya, dengan hal ehwal pelajar. Ada pengarah hal ehwal pelajar kat situ. Ada pegawai-pegawai yang bertugas di situ akan melayani kamu. Macam itulah. Okey. Untuk slide 9 pula, kita kena mengenali hubungan. So siapa dan siapa dan siapa. Okey. Alright. Okey. Mengenali hubungan ni, tujuan dia adalah untuk kita bertanya khabar. Kita buat kunjungan. Okey, kalau ditulis dekat sini, meneruskan hubungan dengan pihak atasan atau pelanggan sama ada baru atau yang lama. Kita perlu mengetahui perkembangan dia. Macam mana kita nak tahu perkembangan dia? Contoh, kalau kita sekarang ni, zaman kita ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, ada MS Team. So, jadi mungkin ada masa-masa kita WhatsApp, kita mesej, okey, seorang wakil ataupun dalam grup, okey, saya nak jumpa hari Jumaat ni. So, sambil tu kita orang kata, kita boleh tahu perkembangan pelanggan kita. Okey, untuk slide 11 ni, status individu. Okey, individu yang mempunyai kekuasa, kedudukan membuat keputusan. Okey, kalau macam kamu sekarang ni, status hubungan kita adalah sebagai pensyarah dan juga pelajar. Kan? Okey, jadi bila siapa yang akan membuat kuasa keputusan sepatutnya adalah pensyarah. Okey. Dan kadang-kadang dalam situasi sekarang kita banyakkan memberi give and take lah bagi
kemudahan dekat pelajar-pelajar, tambah sekarang kita belajar online. Jadi kita tanya atas masa dan kelapangan. Tapi bila kita dah tentukan masa dan kelapangan tu, harap masing-masing boleh bagi komitmen lah. Dan kalau tak dapat elak sangat-sangat tu, kita tak boleh nak paksa. Dan juga yalah, kita cubalah cari jalan supaya benda ni dapat diatasi, betul tak? Okey, so keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak boleh memperoleh keuntungan itu, hubungan baik dengan individu itu perlu dijalin. Okey, untuk penyampaian maklumat dengan integriti. Integriti ni apa? Integriti ni benda yang konten, orang kata integriti ni bertanggungjawab lah, jujur lah. Okey, so jadi maklumat ni kita tak boleh lah. Orang kata kan yang sekarang ni, kalau heboh dekat TV tu, kat TV selalu pesan apa? Tak pasti jangan kongsi, kan? Okey, bila tak pasti jangan kongsi, itulah maklumat tu biarlah berintegriti. Okey, kalau dalam slide ni dia tulis, apabila bertemu dengan pelanggan, penampilan pertemuan mewakili kedua-dua organisasi. Kedua-dua pihak itu pastinya bersikap dan bertutur sebagai wakil dan menghormati menjadi budaya untuk mencapai misi pertemuan. So, jadi kita tak boleh lah, kita nak meeting dengan klien kita, kita buat pandai, kita buat belagak kita ke, kita buat tunjuk kepelangin kita ke. Kalau kita berdua, ada wakil berdua nak jumpa pelanggan, kita gaduh ke, kita apa ke, kita tak ditunjuk depan pelanggan kita. Tu tak profesional lah orang kata. So, jadi kita pun jangan, dengan pelanggan pula kita jangan ajak bergaduh pula. Kita masing-masing menghormati supaya orang kata pertemuan tu kita dapat hasil yang positif. Okey, kita tak boleh bergaduh dengan pelanggan kita. Pelanggan kita pun tak boleh sebenarnya cik pasal dalam bergaduh dengan kita, sebab kita masing-masing nak menggunakan khidmat masing-masing. Jadi sepatutnya ada sikap hormat menghormati, itulah penting sebenarnya. Okey. Okey. Alright. Untuk slide ke-13 ialah berkenaan dengan jenis maklumat. Okey. So maklumat ni kalau secara bertulis kita boleh hantar melalui memo, surat dan laporan. Dihantar kepada pekerja termasuk kepada pelanggan ikut prosedur. Okey. Potensi untuk mewujudkan kesan yang positif hampir seimbang kepada risiko jika berkomunikasi tanpa batasan, termasuk melalui kata-kata yang sama atau nada biadab. Okey. Jadi bila dengan bersurat ni sebenarnya ia lebih berlapik daripada kita komunikasi secara lisan. Tetapi sebenarnya kalau kita masih boleh berkhidmah, kita masih juga boleh menggunakan komunikasi secara lisan. Dan kalau untuk urusan organisasi dan pelanggan adalah lebih baik kita berurusan dalam bentuk lisan dan juga bentuk dalam bentuk penulisan lah. Jadi kalau dalam penulisan pun, kalau pernah baca surat bank tak? Kalau ada baca dalam surat bank, dia akan tulis don't hesitate to contact us. Perasan tak kalau yang tu? Kalau perasan yang itu, dia ayat dia masih berlapik. Maksudnya janganlah rasa terganggu untuk kontak kita orang. Kontaklah kita orang. Maksudnya bolehlah kita buat negotiation lain. Itu antara bank lah. Kalau bank, kalau perasan surat-surat bank, cuba awak perasan lepas ni kalau dapat surat-surat, cuba baca nada surat tu. So daripada nada surat tu, dia adalah lapik. Orang kata orang Melayu kita kan kena cakap berlapik. Orang putih pun pandai cakap berlapik kalau tengok dalam surat dia. Sebab tu dapat di surat lepas ni, cuba tengok ayat-ayat surat macam mana, lapik ke tak, ada ke? Oi,
kau datang IKM sekarang? Tak ada. Selalunya kalau kata nak suruh datang IKM, suka ceritanya dimaklumkan pelajar program sekian-sekian, dikehendaki melapor diri. Nampak tak ayat dia? Kita kalau beza dengan lisan kan, okey, kata-kata biadab ni macam biasalah, kadang-kadang saya pun ada juga terlepas, tapi orang kata kita boleh counter balik kan. Itu pun kita dah kenal ke dah macam mana. Tapi kalau misal kata main sembuh je tak tentu hala, tu orang kata tak betul. Tapi kadang-kadang kena faham balik kenapa orang boleh marah kita. Sebab tak ada dalam dunia ni, tak ada orang marah tanpa sebab. Orang marah mesti ada sebab kan. Boleh menimbulkan kemarahan tu mesti ada sebab. Okey. Tak ada orang dalam dunia ni nak biadab tak tentu hala. Tapi tak tahulah kalau dia memang dah dilahirkan biadab, saya tak tahulah macam tu. Macam mana pula keadaan tu. Okay, alright. Okay, untuk slideshow yang seterusnya, jenis-jenis tadi pengenalan kepada jenis maklumat lah. Okay, so jenis maklumat organisasi, kesesuaian maklumat, ketepatan maklumat dan kepentingan maklumat. Okey. Okey, untuk maklumat organisasi, dia terbahagi kepada rahsia, sulit dan terbuka. Okey. Penerangan dia, maklumat organisasi dalaman dan luaran disampaikan secara mudah tetapi wujud protokol. Namun maklumat ada wujud dalam jenis rahsia, sulit dan terbuka. Kalau rahsia ni yang berhubungan dengan akta dan undang-undang. Kalau sulit, dokumen kepada pihak organisasi kepada individu tertentu. Kalau terbuka ni, berita untuk semua pekerja organisasi yang terlibat. Okey, kesesuaian maklumat pula adalah jenis-jenis maklumat yang hendak disampaikan oleh organisasi kepada pekerja, bergantung kepada maklumat tu. Pihak atasan ada prosedur sendiri jika ianya rahsia atau sulit kepada pekerja atau pelanggan. Ia ditetapkan mengikuti kesesuaian maklumat untuk disampaikan kepada penerima. Contoh, kalau benda surat-surat rahsia, ada yang surat kertas kala merah. Tu kalau kata pernah dapat bil tak bayar, bil dengan Selcom, kalau tak bayar lebih outstanding macam mana dah sampai pihak mahkamah, surat kertas warna merah. Kalau peringatan selalunya kertas warna kuning. Kalau biasa-biasa saja selalunya kertas kala putih. Okey. Masih lagi tertakluk pada jenis maklumat ni. Jenis maklumat ni mungkin terdapat. Okey, maklumat mungkin daripada memo. Memo ni selalunya untuk tugasan atau memberitahu. Kalau surat rasmi, berita peribadi. Surat sulit mengandungi dokumen sulit untuk pengetahuan pihak-pihak tertentu sahaja. Okey, next pula berkenaan dengan prinsip etika komunikasi. Etika ni merujuk kepada sikap, aspek-aspek moral. Okay. Macam mana tonasi pun berkaitan dengan etika. Cara penampilan, cara kita berhadapan, cara kita bercakap, cara kita menggerakkan gaya tubuh juga tu sebenarnya termasuk dalam etika. Sebab ada gaya tubuh yang tidak sepatutnya atau melampau jika kita berhadapan dengan orang. Ada di kat situ ada orang akan tengok kita, penampilan kita, gaya kita bercakap, gaya kita pandang mata, raut mata. Itu semua ada melibatkan etika dan juga moral lah. Etika semasa berkomunikasi, dia efek tu tau. Kalau bercakap asyik bergoyang-goyang pun susah juga, orang pun pening kan kita tengok kita. Asal lah budak ni kan, kenapa dia ni, kenapa individu ni
Ada masalah ke? Ataupun kita bila kita baca kita tangan kita asyik duk ketuk-ketuk meja. Lepas tu ada masalah. Sebab bila kita mempamerkan keadaan yang seperti itu, ia memberi gambaran atau signal pada orang yang kita komunikasi, orang yang sedang berhadapan dengan kita tu, yang awak berada dalam keadaan yang tidak selesa sebenarnya. Okey. So, berkomunikasi dengan beretika meningkatkan nilai asasi dan maruah manusia dengan memupuk kebenaran, keadilan, tanggungjawab, integriti, pribadi dan menghormati diri dan orang lain. Okey, prinsip dan etika. Okay. Dalam menjaga atau mengawal hubungan komunikasi dua hala, prinsip dan etika perlu diketahui dan diamalkan untuk memastikan kehendak organisasi berhasil. Sama ada pertemuan atau hubungan secara berhadapan, berkomputer, kita mesti ada sikap yang ada satu sikap yang menjadi teras, yang melambangkan iaitu identiti kita, penampilan dengan pelanggan kita. Contoh kalau cara-cara kita komunikasi dua hala ni, yalah kalau macam sebenarnya contoh ni awak boleh tengok je kot dekat front office macam mana, dekat pejabat ini macam mana. Itulah dia punya prinsip dan etika dia. Sebenarnya saya rasa benda ni awak dah lalui kot, tapi cuma sekarang ni dah COVID ni susah, dah lupa kot nak perhatikan orang. Kalau dekat bank kan, hai selamat datang, welcome to Maybank ke, kalau ada lah yang jadi. Okay, kalau misal kata yang ramah betul-betul yang dekat mana, kat MACD kan, apa, MACD ke KFC, hi welcome, dia akan cakap macam tu. Itu pun part of komunikasi dua hala, mempamerkan perhubungan secara berhadapan dengan customer macam mana. Okay, next kita ada rahsia keselamatan. Tujuan menjaga prinsip dan etika adalah untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang tidak diingini dalam organisasi. Dalam organisasi ni, kita ada satu organisasi besar. Kita ada perkara-perkara yang mana kita rasa kita boleh umum kepada semua. Dan orang kata semua perlu ambil maklum. Dan ada perkara yang hanya dalam organisasi saja yang perlu ambil maklum. Dan dalam organisasi itu juga ada beberapa perkara yang hanya beberapa individu dalam organisasi saja yang ambil maklum dan perlu tahu. Dia ada banyak lah peringkat-peringkat dia. Rahsia keselamatan diumumkan rasmi dan ada yang dilabel sulit kepada dokumen-dokumen tertentu. Itu kalau yang ditulis dekat slide lah. So, itu sahaja kot untuk tajuk komunikasi dua hala. Dan saya harap lepas ni kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan pada live saya ya. Okey, terima kasih. Alright. Untuk sesi Q&A, question and answer ni, saya akan buka sesi yang last ni pada kelas kuliah kita insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, hari Jumaat ni lah macam biasa pukul 3 ya. Apa-apa pun boleh WhatsApp dan maklum semula dekat kalau kata ada masalah ke, ada perjumpaan dengan cikgu-cikgu lain ke apa dan sebagainya, boleh maklum dalam WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.